Kutipan cukai tanah ditangguhkan, tempoh dilanjutkan kepada 999 tahun. Assalamualaikum, Tavi Tawantang, saya Hikmah Juni. Tempoh pajakan tanah di Sabah dilanjutkan kepada 999 tahun. Kerajaan Sabah hari ini turut mengumumkan penangguhan kutipan cukai tanah bagi geran tanah anak negeri NT di seluruh negeri hingga tahun depan. Tempoh pajakan tanah di Sabah dilanjutkan daripada 99 tahun ke 999 tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal, keputusan itu dibuat Kabinet Negeri pada 17 Jun lalu. Pemulihan pajakan tanah itu membabitkan 5,978 pemilik tanah di seluruh negeri. Tidak cukup daripada itu. Kita buat reform the system. Dari segi lease di Sabah. What did we do? Orang tidak nampak. We have done quite a lot. Kita change list dia. Dahulu cuma 99 saja. Hari ini kita sudah buat keputusan kabinet pada 17 bulan 6 2020. Kerajaan negeri putuskan daripada double nine to triple nine freehold yang ada. Pemilikan dia 999 bagi dengan orang kampung pemilikan tanah-tanah ini. Ketua Menteri turut mengumumkan penangguhan kutipan cukai tanah bagi geran tanah anak negeri NT di seluruh negeri hingga tahun depan. Penangguhan itu membabitkan tunggakan cukai tanah geran NT berjumlah 3.9 juta ringgit dan memanfaatkan sebanyak 215,422 pemilik geran tanah NT di seluruh Sabah. Ketua Menteri berkata tindakan itu diambil susulan penularan wabak COVID-19 yang menjejaskan semua pihak. Hari ini saya nak umumkan kepada semua pemilik grand title yang ada native yang ada di seluruh negeri Sabah. Ya. Kita akan masukkan cukai tanah sampai 2021. Jadi hari ini dapat grand tanah, tidak perlu pergi pejabat tanah. Mau bayar dia punya title, cukai dia. Ya. Yang menelan belanja hampir 3.9 juta ringgit. Kita masukkannya sampai 2021 oleh kena keadaan COVID yang membimbangkan tekanan rakyat yang ada, kita nak bagi kepada mereka supaya kelonggaran, supaya rakyat yang menerima geran tanah 600 dan juga sebelum ini kita nakkan supaya kita tangguhkan sampai 21 masukkan dia pengarah. Jangan lupa until 2021 ya, jangan pungut cukai tanah native title di negeri Sabah seluruh daerah, bukan hanya di Nambawan ya. Ketua Menteri berkata demikian ketika melancarkan cadangan projek Pekan Hijau Nambawan, Pekan Hutan Tropika Sapulut, hub makanan zon pedalaman dan tanaman komuniti Paulonia serta penyerahan geran tanah daerah Nambawan di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nambawan siang tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Wilfred Madius Tangau, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah Bernard Leo Chow Min dan Pengerusi Setko Datuk Dr. Richard Sakian Gunting. Dalam majlis di Nambawan hari ini, 653 geran tanah diserahkan oleh Datuk Seri Muhammad Shafie kepada penduduk dari 88 kampung di daerah itu. Ia membabitkan keluasan kira-kira 2,885.5 ekar. Kampung yang terbabit antaranya Kampung Sasan Dukon, Balantos, Mangkam, Samatalun, Singgatal, Salung, Buntung, Lotong, Silungai, Balarun dan Sabulu. Kalau dahulu mereka hanya bagi communal title. Communal title ini satu grant yang berkumpulan. Satu grant itu punya besar. Tapi pemilik dia 30 orang, 20 orang, 25 orang. Hari ini kita bagi grant tanah individu. Boleh bawa pulang, bawa tidur dalam bilik pun. Satu. Kedua dia, communal title dahulu tidak boleh bagi dengan zuriat dia. They cannot give to dia punya zuriat anak-anak dia.
Pasal cuma bapa dia saja dapat. Pasal dia kumpulan title yang berkumpulan, bukan individu title. Jadi kalau mati bapa dia, anak dia tidak ada hak untuk tuntut communal title. Tapi sekarang kita dismantle, hapuskan. Saya ambil kerajaan, kita hapuskan communal title, kita bagi individu title kepada rakyat di negeri ini. Dalam sidang medianya selepas itu, Ketua Menteri berkata cadangan projek Pekan Hijau Nabawan, Pekan Hutan Tropika Sapulut, Hub Makanan Zon Pedalaman dan Tanaman Komuniti Paulonia di Nabawan akan memberikan banyak manfaat kepada penduduk daerah itu. Bukan hanya pekan hijau dan pembangunan di kawasan ini untuk menjadi hub makanan dan beberapa gerakan pertanian yang akan boleh membantu masyarakat dan juga daerah Nabawan untuk memastikan supaya ia dapat didekatkan dengan pembangunan yang membolehkan rakyat di kawasan ini mendapat manfaat yang ada. Ya. Jadi saya melihat oleh kerana potensi kawasan ini bukan hanya di segi keluasan tanah yang ada, kesuburan tanah yang kita lihat mempunyai potensi yang cukup baik, bahkan juga dari segi lokasinya. Kerana Nabawan ini tidak jauh daripada Kalimantan dan sudah pasti kalau tempat ini dibangunkan dengan beberapa kemudahan seperti ini, ianya akan mudah bagi kita untuk membekalkan makanan, hasil produk daripada kawasan ini. Penduduk Nabawan menzahirkan perasaan syukur yang tidak terhingga kepada Ketua Menteri kerana penantian mereka untuk memohon dan memilih geran tanah akhirnya berakhir hari ini. Laporannya bersama Jennifer Tunggong Michael di Nabawan. Kebanyakan penerima yang ditemui mendedahkan sebelum ini tiada pemimpin yang pernah memberikan geran tanah sekaligus mengembalikan tanah yang sememangnya milik rakyat. Penduduk juga gembira kerana sebelum ini keluarga mereka telah lama memohon untuk mendapat geran tanah tetapi tidak pernah didengari oleh pemimpin sebelum ini. Keprihatinan Datuk Seri Muhammad Syafiee membuatkan rakyat lebih suka dan senang dengan kepimpinan beliau. Pemberian geran tanah itu bukannya hanya gimmick seperti yang didakwa sesetengah individu. Sangat gembira lah kami dapat geran yang macam cepat pengurusan. Selama ini pun kami belum pernah menerima geran lah dari kerajaan yang lalu. Baru sekarang kami dapat geran lah. Dan saya terima kasih kepada kerajaan negeri Sabah karena memberi kami geran lah yang secepat begitu. Pada pandangan saya, Ketua Menteri kami memang baiklah sama rakyat karena dia betul-betul bantu rakyat. Rakyat dia walaupun di bagian pedalaman. Dahulu tiada mereka buat begini. Tiada. Kami bertahun-tahun sudah ada permohonan di Jabatan Tanah tapi mereka tidak bantu. Jadi berterima kasihlah kerajaan sekarang. Baru ini kalilah kami dapat geran di sebelah sana. Mungkin bila kira berapa orang saja dapat geran di sana. Ada 2-3 orang kan. Kampung Mangkam 1 orang saja. Ya, sekarang memiliki 21 sudah. Terima kasihlah kepada kerajaan. Saya amat saya amat gembira sangat sebab dapat geran ini yang sudah lama kami pohon sebenarnya waris dari nenek moyang kami. Dan saya memang berbesar hati dan berterima kasih sangat. Ya, dengan geran ini saya boleh usahakan dan boleh diturunkan kepada anak-anak saya juga. Jadi mungkin dengan geran ini juga kita senang mau apply contoh dia kan yang macam penanaman yang kita pohon untuk yang macam LGS kah, SLDB kah, RISDA kah, NPOB kah, jadi senanglah memudahkan lah. Sesungguhnya penantian itu satu penyaksaan, kini giliran penduduk Nabawan mendapat geran tanah yang dinantikan selama ini. Penduduk Nabawan melahirkan perasaan syukur kepada kerajaan negeri kerana membela nasib mereka serta generasi akan datang. Jennifer Tunggong Michael, BDTV, Nabawan. Satu jawatan kuasa panel penentuan harga getah diwujudkan di Sabah bagi membantu pekebun kecil di negeri ini.
Dalam ucapannya di Nabawan, Ketua Menteri berkata jawatankuasa itu melihat lebih dekat harga getah mentah di Sabah. Ini kerana harga komoditi itu jauh lebih rendah di Sabah berbanding di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Harga getah di Sabah jauh murah, rendah berbanding dengan getah di Sarawak dan di Semenanjung. Tapi getah ini sama saja. Masakan kualiti getah dia berbeza? Sama saja. Bila kita nampak pokok getah yang ada dengan pokok getah di Semenanjung, tempat kampung isteri saya dia orang Kedah. Ada getah sini. Sama saja rupa dia, bukan ada perbezaan dia. It is timely for us untuk membentuk satu jawatan kuasa panel penentuan harga bahan mentah getah melibatkan LIGS, LGM, usaha, KPIM dan KKS terlibat, dan kerajaan negeri. Saya selaku Ketua Menteri akan pantau supaya bagaimana mekanisme penentuan harga getah ini dapat membantu peneroka dan juga pekebun-pekebun kecil yang berada di negeri Sabah ini. Datuk Dr. Jeffrey Kitingan diminta menjelaskan kehilangan 700,000 hektar tanah Yayasan Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee meminta Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menjawab di mana hilangnya kira-kira 700,000 hektar tanah Yayasan Sabah sepanjang pemerintahan Parti Bersatu Sabah PBS dan Barisan Nasional BN selama ini. Ketua Menteri berkata Jeffrey perlu menjawab apa yang telah dilakukannya semasa beliau menjadi pengarah Yayasan Sabah yang menyebabkan tanah-tanah tersebut hilang. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata sejak pemerintahan Kerajaan Parti Warisan Sabah, beliau melihat sendiri bagaimana Yayasan Sabah ditadbir dengan melibatkan penyelewengan oleh pemimpin terdahulu hanya untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan kepada diri sendiri. Jangan tanya kita what have we done. Jeffrey jangan tanya saya apa yang saya buat di Sabah ini. Saya tanya kau apa kau buat masa kau pengarah Yayasan Sabah, kau takbir Yayasan Sabah. Waktu itu 20 tahun mereka ini mentakbir. What have they done? We reform Yayasan Sabah. Yayasan Sabah hari ini sudah mula bagi beasiswa tahun lalu saja. 40 juta ringgit kita sediakan untuk mengantar anak-anak kita ke luar negara merusi Yayasan Sabah. Supaya kita hidupkan. 1 juta tanah Yayasan Sabah ini. Mana sudah tanah ini? Gone. Lebih daripada 700,000 tanah Yayasan Sabah ini. Saya tidak tahu siapa yang milik. FMU, si Albert Lim, si Majid Khan, si Amin Khan yang ada. Mana sudah harta-harta Yayasan Sabah ini? Ketua Menteri berucap di Nabawan siang tadi. Sebab itulah katanya Kerajaan Parti Warisan Sabah menambah baik pentadbiran agensi kerajaan negeri itu agar matlamatnya untuk membangunkan sektor pendidikan Sabah dapat ditunaikan. Isu tuntutan Filipina, bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman ditempelak. Dalam ucapannya di Nabawan, Ketua Menteri turut menempelak Presiden Parti Cinta Sabah PCS Datuk Seri Anifah Aman yang pernah menjadi Menteri Luar tetapi gagal menghentikan segala tuntutan kerajaan Filipina terhadap negeri Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata Anifah juga pemimpin yang gagal menuntut hak Sabah ketika mempengerusikan jawatan kuasa untuk membincangkan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Anifah Aman pengerusi MA63 masa dia Menteri Luar. Apa yang dia buat? Kosong. Dia cakap tentang PTI sana. Masa dia Menteri Luar kenapa tidak runding dengan Filipina? Menteri Luar Filipina, Kerajaan Filipina untuk menghentikan supaya tidak ada tuntutan terhadap negeri Sabah daripada Kerajaan Filipina. He was the foreign minister. Why you ask me? You ask yourself, what have you done to nullify, to kill all this issue yang ada? Tidak. Tapi ini salah saya semua. Datuk Seri Muhammad Syafiee menjawab tuduhan pemimpin parti lawan yang mendakwa kononnya beliau bukan berasal dari Sabah. Beliau membidas Presiden Parti Cinta Sabah PCS, Datuk Seri Anifah Aman dan Presiden STAR Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang berterusan menuduh warisan sebagai parti politik pendatang asing. Tegasnya itu adalah tipu hela yang dimainkan pembangkang. That is the easiest way to divide the people because they can't convince them by highlighting the issue. So they just say that, okay, this is warisan PTI, which is not true. It's totally rubbish. I think there will be a time for us to take legal actions against them.
How can they label us as a PTI party when it is a registered party under OS? I think it's high time for us, and the members are all Malaysian and Sabahan. Ya. Jadi yang kita nakkan supaya perkara ini, saya yakin staff pun ada dia punya ahli daripada Sempurna, ada daripada Pantai Timur. Ya. Bila nak dapat undi tak timbul. Bila kita ni sebagai masyarakat takkan you label Bajau sebagai PTI di Negeri Sabah ni, dia native ni. By right is under the constitution, enactment yang ada, who are the natives in this state. Takkanlah nak label kita sampai seakan-akan gunakan itu sebagai untuk mempermudahkan mereka nak meraih undi yang ada. Lagi laporan polis dibuat terhadap skuad Sabil. Pendekatan politik yang dibawa skuad Sabil di negeri ini perlu ditolak kerana dibimbangi mewujudkan sentimen keagamaan yang ekstrim dan mungkin akan melahirkan pejuang agama yang berlandaskan keganasan di Sabah. Sehubungan itu, satu lagi laporan polis dibuat di Balai Polis Karamunsing hari ini berhubung gerakan skuad Sabil yang dipimpin oleh UMNO. Presiden Persatuan Suang Lotut Sabah, Datuk Freddy Suah berkata, laporan itu dibuat merujuk kepada artikel yang dikeluarkan Borneo Sabah bertajuk Skuad Sabil UMNO untuk mainkan isu agama di Sabah serta rakaman ucapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang tular di media sosial yang menyatakan umat memerlukan skuad Sabil untuk memperkasakan program umat. Freddy yang mewakili penduduk asal Sabah daripada suku kaum Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR dan kaum lain di Sabah mengecam dan menolak sekeras-kerasnya fahaman dan juga pendekatan politik yang cuba dan sedang digerakkan oleh skuad Sabil di negeri ini. Beliau bimbang salah faham dengan perjuangan yang didukung oleh fahaman peperangan seperti mana yang dimaksudkan oleh perkataan Sabil menurut terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya Hikmah Juni, Konsepatan.